kita dengan kitab tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu, dan kita sampai kepada Ya Ayyuhallazina Amanu yang keenam, iaitu perintah untuk kita masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhannya, dan jangan kita mengikuti jejak langkah syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watih wa tamassaka bisunnatih وجاهد بجهاده وسار على دبره ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم نبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, para jamaah Masjid Al-Falah yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita meneruskan kuliah subuh kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengajarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita, akhirat kita, insya-Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi din wal dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kami kemaafan dan keafiatan di pada agama, dunia dan akhirat. Nabi ajak kita untuk minta doa itu sebanyak mungkin dalam hidup kita, iaitu ya Allah, kami mohon padamu kemaafan, afwa, afiyah, keafiatan, fiddin, pada agama, pada dunia, pada akhirat. Afiat agama, afiat dunia, dan afiat juga akhirat kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengan kitab tafsir Ya Ayyuhallazina Amanu, dan kita sampai kepada Ya Ayyuhallazina Amanu yang keenam, iaitu perintah untuk kita masuk ke dalam
agama Islam secara keseluruhannya, dan jangan kita mengikuti jejak langkah syaitan. Itu duduk dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 208. Iaitu seruan Allah kepada kita, panggilan Allah kepada kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tu ayat teks yang kita duk bincang tak habis lagi. Surah Baqarah ayat 208. Kita di penghujung daripada menghuraikan ayat ini, iaitu seruan Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu keseluruhannya, kafah, semua sekali. Semua aspek mesti diislamkan. Wala tattabi'u, jangan ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan, jadi yang kita belum habis lagi, kita duk nak tadabbur berkaitan dengan ayat yang hujung tu lah, iaitu bagaimana modus operandi syaitan di dalam menyesatkan umat manusia. Apa dia guna? Metodologi dia apa dia? Cara, teknik dia. Taktik dan strategi dia, plan dia, yang Allah SWT dedahkan kepada kita supaya kita jangan mengikut jejak langkah dia tu. Jangan terpedaya dengan tipu daya dia itu. Jadi kita tengok hasutan syaitan kepada manusia itu, nombor satu, dia menghiaskan amalan-amalan yang sesat itu dengan bagi nampak tak sesat. Dia menghiaskan dosa itu bagi nampak macam tak berdosa saja. Padahal berdosa, tapi kita rasa macam tak berdosa. Itu cara dia. Satu, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Iaitu, dan Allah Ta'ala dalam ayat ini berfirman, dihiaskan kepada mereka, bismillah, oleh syaitan, dimakeupkan kepada mereka oleh syaitan perbuatan-perbuatan mereka yang maksiat itu, lalu dia menghalang mereka daripada jalan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dua cara dia. Nombor satu, dia hiaskan amalan-amalan yang sesat. Dia kata tak sesat. Nombor dua, dia sekat manusia ni, syaitan ni, dia cuba menyekat kita daripada yang benar. Tu cara dia. Ni kita ni dapat info daripada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala sayang kat kita. Bila dia sayang kat kita, dia dedahkan rancangan musuh kita ni. Namanya syaitan, musuh nombor satu.
Aduun mubin. Musuh kamu yang nyata. Maka tuan-tuan, Allah dedah kat kita nombor satu, cara syaitan dia menghiasi perbuatan-perbuatan sesat, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan durhaka, perbuatan-perbuatan durjana dengan make up yang menjadikan manusia rasa tak sesat, tak dosa. Macam tak dosa je, macam tak dosa je. Dia buat gitu. Dan yang kedua, dia halang, dia sekat segala yang boleh membawa kepada kebenaran. Segala yang boleh membawa kepada hidayah, dia akan cuba sesatkan kita. Dia cuba sekat. Wa yasuddahum anis sabil. Tu ayat yang kedua. Allah Ta'ala beritahu, syaitan ini dia akan menyekat manusia daripada jalan Allah yang lurus. Dia akan cubalah sedaya upaya menjauhkan kita daripada hidayah. Dia main bawa lah pahaman-pahaman, fikiran-fikiran yang tak betul. Contohnya, menyatakan susahlah nak faham Quran sebab Quran bahasa Arab. Tak payahlah duk susah payah. Tak payahlah duk mengaji. Tak payahlah duk sibuk-sibuk ambil faham pasal Quran ni. Sibuklah hanya baca sudahlah tajwid, taranum sudah. Bab makna, bab tafsir, bab amalan, dia lekakan kita. Dia lalaikan kita. Dia ajak tumpu hanya pada pertuturan Quran saja. Dia ajak kita rajin untuk mengaji dalam bab tajwid taranum saja. Tapi dalam bab faham, amal, hayati, dalam hidup Quran itu, dia cuba jauhkan kita. Tu cara dia. Buat indah tak indah ya kalau nak mengaji faham tafsir, tadabbur. Tapi kalau dia boleh sikit, surah sedap sikit, taranum bagus sikit, tajwid pandai sikit, Allah dia pulun hak tu. Sampai syaitan hias, sampai dia lupa kepada isi penurunan Al-Quran itu yang utamanya ialah untuk dihayati, untuk dipahami, untuk diamalkan di dalam hidup kita. Itu masuk Islam secara keseluruhannya. Tu sebenarnya tujuan Quran. Nak mai memandu kita di dalam semua aspek kehidupan. Politiknya, sains teknologinya, ekonominya, sosialnya, PBT-nya. Semua itu adalah untuk diikut dengan sistem Islam. Untuk kita tadbik urus semuanya mengikut nilai dan kaca mata Islam. Menurut yang dipandukan oleh Islam. Sebab tu tuan-tuan, kita kisahkan dah dulu bagaimana laporan daripada burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Tak kala dia melihat Putri Balqis di negeri Yaman, Sabak. Waktu tu nama Sabak. Negeri Sabak. Jadi kita di Selangor ada Sabak berenam. Sabak adalah satu negeri Yaman. Nama lama dia nama Sabak. Dan dalam Quran pun ada satu surah nama surah Sabak. Dia dekat surah Yasin kot, Fatir, surah Fatir, surah Yasin, surah Sabak gitu dekat-dekat. Nama negeri Sabak ada dalam Quran. Ni raja dia, putri, Ratu Balqis. Perempuan. Ni yang kata bagaimana syaitan hudhud ni ketika dia buat report kepada Nabi Sulaiman, dia yang simpulkan mereka ni menyembah matahari. Dia yang inti Ratu Balqis tu, ketua mereka tu menyembah matahari. Dan juga kaum dia seluruhnya satu negara menyembah matahari.
Dan burung hut-hut ni dia menyimpulkan sebab apa mereka satu negara sembah matahari. Ni cerdik burung hut-hut ni. Dia yang simpulkan dalam ayat Ustaz baca tadi. Dia buat kesimpulan punca kenapa satu buah negara yang besar, negara yang hebat, negara yang agung, tidak Tuhan tak sebut. Di dalam Quran lah satu surah nama Sabak. Tidak lain tidak bukan dia kata punca mereka ni piduk sembah matahari sebabnya syaitan menghiasi perbuatan mereka itu. Menghiaskan di dalam diri mereka, hati mereka, bahawa sembah matahari itu tak sesat. Bahawa sembah matahari itu betul. Bahawa sembah matahari itu, oh canggih. Dia angkat like. Syaitan. Bagus. Padahal dia kenal Tuhan. Padahal syaitan alim. Dia tahu mana Tuhan. Sebab syaitan ni tuan-tuan iblis, dia cukup takut bila Fir'aun mengaku Tuhan. Dia lari. Takut, dia kata kena bala dengan Allah. Dia kata, aku jahat pun tak mengaku Tuhan. Fir'aun jahat mengaku Tuhan. No? Dia sedar, dia kenal Tuhan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ni punca dia. Iaitu burung hut-hut kata, mereka ni jadi begitu sebab syaitan telah menghiasi amalan sembah matahari itu. Dan syaitan tidak bagi langsung poin kepada orang-orang rakyat dia untuk buka mata, buka hati, buka perut, buka hati perut untuk mempertikaikan amalan sembah matahari itu. Tak ada siapa pun tanya, oi, pasal apa yang kita nak sembah matahari ni? Tak ada siapa tanya. Sebab apa tak ada siapa tanya? Sebab syaitan menutup poin-poin yang boleh membawa kepada kebenaran tu. Dia tutup, dia patri sekemas-kemasnya supaya jangan ada siapa-siapa terfikir akan perkara itu, akan terfikir akan poin itu. Jangan, ditutup, dicuba jauhkan seluruh penduduk Sabak dengan rajanya, ratunya dan kaumnya, semuanya dalam negara itu. Seorang pun tak bangkit pergi tanya ratu, wahai ratu, betul ke kita ni duk sembah matahari ni? Takkan matahari ni ketua kita, Tuhan kita? Malam dia tak ada, dia ada siang saja. So Tuhan kita pergi mana malam? Tak ada siapa tanya. Itu Ibrahim. Tak kala Nabi Ibrahim mencari Tuhan, dia kan buat persoalan itu. Macam mana dia fikir? Dan dia kata, Adamma Ibrahim melihat ra'a syamsa. Dia kata apabila dia nampak matahari, qala hadha rabbi. Dia kata ini Tuhanku. Sebab mungkin penduduk Sabak, mereka tengok matahari, mereka rasa macam matahari itu Tuhan. Tapi dia tak buat persoalan macam Nabi Ibrahim buat tu. Nabi Ibrahim, dan bila dia tengok matahari hilang, falamma afala, apabila matahari hilang, qala la uhibbul afilin. Aku tak suka benda yang hilang. Maknanya Nabi Ibrahim kata, Tuhan apa penama hilang? Mana boleh Tuhan boleh hilang? Main malam hilang. Masuk jadi Tuhan siang saja. Malam tak jadi dah. Dia kata ni bukan. Tapi puak Sabak ni, syaitan kunci. Tak boleh fikir sebagaimana yang Nabi Ibrahim fikir. Dia tak boleh fikir tentang perkara itu. Sebab apa tak boleh fikir? Sebab kerana syaitan tutup. Ni cara. Sebab tu mereka boleh dalam keadaan sesat itu bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun. Tak ada siapa terfikir akan perkara itu. Pasal apa? Tak ada langsung yang fikir perkara itu. Sebab kerana syaitan itu sengaja menghiaskan bagi duk rasa perbuatan mereka tu betul. Bagi duk rasa
Mereka ni sabar betul. Tak ada salah langsung. Tang orang lain yang salah. Tang mereka buat apa pun tak ada salah. Betul belakang. Ni cara syaitan menghiasi amalan-amalan puak-puak yang sesat supaya bagi rasa tak sesat dengan dia bagi tahu, tak apa, bagus. Nah, seumpama dia menyesatkan Ratu Balqis dan juga penduduknya. Mujur apabila Sulaiman menghantar surat kepadanya, sekali pertama yang menggunakan bismillah Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Tu isi kandungan dia, pendek ya. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Sulaiman ni raja di Palestin. Dia duduk di Palestin. Yaman duduk di hujung sana. Palestin tengah-tengah. Semenanjung Arab. Yaman ni hujung selatan. Yaman duduk di selatan semenanjung Arab. Palestin ni duduk tengah-tengah. Jauh tu. 1000 kilometer. Maka tuan-tuan, dia hantar burung Hud. Dia tak gaduh guna pus laju ke apa. Dia suruh burung Hud tu tokak surat tu. Dengan paruh dia. Bawa terbang. Rupanya burung ni dia terbang jauh. 1000 kilo boleh. Hud ni. Dia pergi hantar. Dia tok masuk kot jendela Ratu. Dia tok risalah ni, surat ni. Ikut jendela masuk dalam bilik Ratu, raja ni. Ratu lah, raja pula. Raja apa dia, perempuan no? Ratu. Maka tuan-tuan, dalam kita tengok isi dia tu sikit ringkas. Padat. Kita tengok rupanya pasien berdakwah melalui surat. Melalui risalah, tulisan. Nabi buat, Nabi Sulaiman buat, Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad ketika dia jadi ketua negara, dia tulis surat kepada raja-raja yang ada di sekeliling negeri Madinah. Dia hantar kepada Parsi, dia hantar kepada Rom, dia hantar kepada Mesir. Dia hantar semua raja-raja ni suruh masuk Islam. Sulaiman pun buat lagu tu. Sulaiman jemput dia. Nabi Sulaiman kata, sesungguhnya ini surat daripada Sulaiman. Sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alla ta'lu alayya, jangan kau meninggi diri terhadapku. Tu Sulaiman poin dah. Wahai Ratu Balqis, jangan berlagak sombong dengan aku, jangan meninggi diri dengan aku. Kata Sulaiman, waktu ni muslimin, datanglah kepadaku menyerah diri. Maka tuan-tuan, Sulaiman hantar surat tu dan Balqis mesyuarat dengan ahli mesyuarat kerajaan Sabak. Tanya ni macam mana ni? Kita terima surat daripada satu raja nama Sulaiman. Dia suruh aku pergi ke tempat dia, negeri dia. Kita nak pergi ke macam mana? Dia kata tersaduk pergi, kita kuat, kita lawan. Tunggu apa nak jadi. Ada seorang bagi cadangan, kata Ratu, kita tak boleh. Ratu sendiri pun berpandangan kita kena tengok dulu apa yang dia nak suruh kita pergi ni. Apa pasal, apa tujuan. Maka dia pun menyatakan tak boleh, kita nak perang tak boleh. Sebab perang ni, kata Ratu Balqis, dia boleh menjatuh dan menghinakan orang-orang yang mulia dalam negeri ini. Jadi hina. Sebab apa? Raja boleh jadi hamba kalah perang. Nah, Bilal tu, hak sahabat Nabi tu, asal raja tu, bangsawan, keturunan raja. Tapi dia kalah perang,
jadi hamba dilelong, dijual. Itu yang dia boleh main duduk di Madinah. Asal dia bukan orang biasa tu. Itu akibat perang. Itu akibat daripada kita diserang. So jangan bagi sampai kita diserang, sebab dia boleh menjadi a'izza ahlaha. Dia boleh menjatuh dan merendahkan kemuliaan ahli negara ini. Jadi rendah serendah-rendahnya. Yang mulia boleh jadi hamba, yang raja boleh jadi hamba, dek kerana diserang, dek kerana akibat daripada kalah perang. Sebab kalah perang, yang mulia-mulia jadi tawanan. Raja-raja yang menjadi pembesar-pembesar dalam negara itu, termasuk rajanya, termasuk Perdana Menteri ke semuanya, dilelong jadi hamba. Sebab tu Balqis kata kita jangan buat main benda ni. Baik kita pergi, siaplah bala tentera dia, pengiring-pengiring dia, pergi ke istana Sulaiman. Ni cerita bibit punca kepada hidayah. Dan mudah Ratu Balqis menerima Islam yang dianjurkan, yang diajak oleh Nabi Sulaiman. Sebab ni tuan-tuan, cara dakwah Sulaiman dia mudah pasal dia kuasa, dia raja. Dia mempunyai kaki tangan yang cukup. Dia mempunyai staf-staf yang hebat. Balqis tuan-tuan tunduk, tak boleh. Terkejut. Terkejut pasal apa? Singgah sana dia yang ada di Yaman duduk di depan Palestin, di dalam istana Nabi Sulaiman. Terkejut dia, macam mana aku punya singgah sana boleh duduk ada dalam istana Sulaiman. Rupa-rupanya Sulaiman sebelum dia sampai, Sulaiman suruh tunjuk kita punya power, teknologi. Bagi dia tunduk, bagi dia, orang kata apa, bagi dia down. Jangan duk bagi dia megah. Kalau tuan-tuan Nabi Sulaiman tak tunjuk kehebatan, dia mungkin payah nak tunduk sikit kepada Sulaiman. Dia duk rasa dia hebat pada Nabi Sulaiman. Tapi bila Nabi Sulaiman tunjuk kehebatan Nabi Sulaiman lebih pada dia, dia kata tak boleh, tak boleh. Aku tak boleh duk lawan dia ni. Sekali kalau aku lawan dia, aku kalah. Sebab tu tuan-tuan, Allah bagi kat Nabi Sulaiman kuasa. Allah bagi kat dia satu, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang kau tidak berikan kepada siapa-siapa pun lepas pada aku. Tuan-tuan, lepas ada Nabi Sulaiman, mana ada orang Allah bagi dah macam tu. Power dia sampai boleh angkat, pindahkan singgah sana Balqis, main masuk dalam istana dia. Waktu dia nak masuk istana Sulaiman tu, dia dah terkenal dah. Teknologi Sulaiman ni punya hebat. Dia masuk nak pijak lantai, dia selok kainnya. Dia ingat air, takut ayam kena kainnya. Dia selok kain. Nabi Sulaiman kata tak sadut selok, tu bukan air. Tu adalah lantai yang nampak macam air. Fata Morgana, logam maya. Punya tuan-tuan, canggihnya tu dia. Teknologi singgah sana tu buat canggih-canggih. Untuk menunjukkan kebesaran kerajaan Sulaiman tu, keagungan dia tu, supaya dia dapat, bukan untuk megah dah, tapi untuk dia tundukkan raja-raja lain, ratu-ratu yang lain, supaya salute, respect, dan terus ikut dakwah dia, ikut ajaran dia, ikut ajakan dia. Maka betul tuan-tuan, dengan dia mempunyai kekuatan yang macam tu, kehebatan teknologi dia yang macam tu, menundukkan Ratu Balqis tertunduk, tersipu, malu, down. Tak boleh kata apa dah. Apa yang Nabi Sulaiman perintah, dia kena ikut. Sebab dia kata kita tak duk ingat kita hebat dah. Balqis dia tak tahu, dia tak pernah keluar pergi negeri Sulaiman. Dia duk rasa negeri dia hebat sangat dah lah. Dia duk rasa tamadun Sabak dia tu cukup hebat dah lah. Padahal bila dia keluar pergi tengok istana Sulaiman, jauh lebih canggih, jauh lebih bertamadun,
daripada istana dia, daripada kerajaan dia. Lalu dia pun ingin bernaung di bawah kerajaan Sulaiman. Ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Tu akibat dia tuan-tuan. Cerita panjang sikit nak bagi nampak senario yang berlaku apabila penerimaan syaitan tak boleh halang. Allah Ta'ala nak bagi hidayah kepada penduduk Sabak. Allah pilih raja dia masuk Islam, ratu dia ni, maka seluruh negara itu jadi Islam. Itu sistem dulu, sistem raja yang full power tu. Dia semua dalam negara tu luas Yaman ni, semua tak dipecah-pecahkan, ikut ratus orang ya. 100 orang dapat masuk Islam, semua masuk Islam. Tu senang dakwah Nabi Sulaiman. Dia tu sebab Nabi Sulaiman dalam berdakwah dia tidak mencabar. Cabaran dakwah dia mudah sebab dia punya full power. Dia punya power yang sangat hebat. Rabbi habli mulkan. Dia doa ke Allah, bagi kat dia satu kerajaan, satu kekuasaan yang dapat menundukkan semua orang lain. Tak boleh lawan dia lah. Lawan macam mana boleh pindah dalam masa sekelip mata. Bukan gaduh piduk punggah kayu, punggah batu, punggah mamar, segala tail-tail apa semua main duk pasang di depan dia. Tak. Angkat seketul itu buat main. Bukan jin. Ifrit bagi. Ifrit tuan-tuan dia bagi. Orang kata apa? Quotation dia lambat. Sebelum Nabi Sulaiman duduk. Seorang lagi manusia, Asif bin Barkhiyak kan nama dia ni. Dia boleh pindah sekelip mata. Dia dapat tender. Sulaiman kata, kalau gitu hang buat. Dia bagi tawaran, dia kata, aku tawak kepadamu wahai Sulaiman, sebelum qabla an yartadda tarfuk, sebelum kau buka balik mata, kejit mata, buka mata balik, dah ada singgasana tu di depan kamu. Nabi Sulaiman pun kejit mata, dia kejit dia, bukan pejam lama. Kejit ni tuan-tuan dia kejit sat. Kejit mata. Itu bahasa Kedah tu kejit mata. Dia pejam tak, buka balik, duk ada depan dia dah. Masya Allah. Sebab tu dalam satu buku, potensi manusia lebih hebat daripada jin tu. Nak bagi dalam Ifrit tu jin yang paling kuat, tapi ada manusia yang lebih kuat, lebih hebat pada Ifrit. Sebab itulah kata manusia lebih hebat pada jin. Bukti dia mana? Ketika lawan tender nak pindah singgasana Balqis, siapa yang menang? Manusia, wali. Seorang daripada hamba yang soleh disebut dalam Quran, dia bagi tawaran nak tolong pindah istana Balqis tu, singgasana Balqis tu dalam sekelip mata. Nabi kata sudah bagus. Ini sudah bagus, try tengok. Nabi Sulaiman pun pejam. Pejam, buka-buka tengok duduk depan mata dia. Tu dia macam magic. Silap mata. Rupa-rupanya bukan silap mata, tu ilmu yang Allah bagi kepada hamba dia yang soleh. Tu wali orang soleh tuan-tuan. Luar biasa. Kekuasaan Allah bagi kat mereka. Allah izin. Ifrit pun angkat tangan, angkat kaki, serenda. Tak boleh buat macam dia buat. Kemudian tuan-tuan, seterusnya, cara syaitan juga memperindahkan tindakan yang tidak penting dan meninggalkan yang utama. Al-mafdul diutamakan, al-fadil dikemudiankan. Ni dulu disebutkan apa dia tu? Moto kerajaan dulu ni. Kerajaan Datuk Najib, apa nama, rakyat didahulukan, apa sama diutamakan. Lagu tu lah. Tu. Al-mafdul dengan al-fadil. Rakyat diutamakan. Maknanya yang diutamakan, yang perlu diutamakan, dikemudiankan. Yang tak perlu diutamakan, diutamakan. Ni cara syaitan
Dia bagi kita pi. Macam contoh Ustaz Bat. Pi duk seronok bertahajud, tinggal subuh. Seronok buat sunat, tinggal yang wajib. Nah, seronok berhanana, lupa majlis ilmu. Hana, mai penuh qasidah. Penuh masjid sampai tak cukup tanah. Tak cukup bumi. Nah, tapi bila mai mengaji tafsir, mai mengaji tentang ilmu, bagi serius sikit, mula tak ada siapa. Nah, mula tak dapat sambutan. Maknanya, dia bagi kita ni utamakan yang tak utama, kita tinggalkan yang utama. Sebab tu Yusuf Al-Qaradawi, dia tulis kitab memahami keutamaan. Fiqhul Awlawiyat. Fiqh keutamaan. Fiqh memahami yang utama di dalam hidup kita ni. Sebab kalau kita tak faham yang utama ni, jadi makanan setan. Jadi makanan dia lah. Dia boleh berdaya kita, dia boleh ketawakan kita, dia boleh tepuk tangan ye pada muka. Pasal apa? Pasal kita berjaya meninggalkan, dia berjaya menghiasi kita meninggalkan yang utama, pergi buat benda yang tak utama. Sebab tu tuan-tuan, Ustaz sebut, kalau semayang sunat ramai pakat mai, semayang hak wajib tak berapa nak mai, tak bersusah payah. Tapi kalau hak sunat macam semayang raya tu, sampai ke tempat tu, sampai ke tempat wuduk tu, penuh. Patutnya sebenarnya apa dia? Sembahyang fardu yang utama itulah kena penuh sampai ke tempat wuduk tu. Sampai sembahyang atas tempat wuduk. Lagu tu patutnya. Tapi dah dia tukar kalih bagi seronok, bagi semua orang pakat pulun yang tak utama, tinggal yang utama. Kemudian cara dia lagi, memperindahkan perbuatan yang keluar daripada norma al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yakni dia kalih. Sepatutnya kita ni menyuruh orang kepada yang ma'ruf. Syaitan, modus operandi dia, gerak kerja dia, dia kalih bagi kita pakat suruh orang buat mungkar, larang orang buat yang ma'ruf. Ni tuan-tuan cara dia. Dalam buat mungkar, pakat banyak pembantu. Dalam nak buat mungkar, dapat banyak support, dapat banyak sponsor. Tapi dalam nak buat yang ma'ruf, Allah, macam Ustaz sebut cerita, nak buat rancangan hak bagus sikit, hak berdakwah sikit, da'i ke, pendakwah ke, pencetus ke, payah nak dapat sponsor. Syarikat-syarikat pun payah nak bagi, dia kata tak dapat sambutan, orang tak tengok. Tapi kalau apa tu, hak jenis gamak, hak menyanyi apa semua tu, melawak ke, yang tu kadang, ya Allah, mai tajaan sponsor daripada macam-macam syarikat nak tumpang tui, nak tumpang iklan. Tuan-tuan nampak, yang ma'ruf tak ada siapa yang dokong, tak ada siapa sambut, sepi. Tapi kalau yang mungkar, sambutan meriah, sambutan hangat. Ni nombor 3 cara dia. Apa dia? Dia menukar firman Allah, amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dia tukar amru bil munkar nahyu 'anil ma'ruf. Tu cara dia. Suruh orang buat munkar, larang orang buat ma'ruf. Tu syaitan punya kerja. Sebab tu dalam bab yang ma'ruf susah, derita, sengsara, nak boleh buat macam-macam halangan. Tapi dalam bab yang mungkar ni,
Kapet merah dibuka seluas-luasnya kemudahan. Zaman akhir zaman ni tuan-tuan, hak mungkar ni mudah, hak makruh ni payah. Nak jadi orang baik payah, nak jadi jahat senang. Jadi tuan-tuan, nak buat, nak betul benda yang tak betul, Allah macam-macam berlaku keadaan, halangan dan sebagainya. Kita nak merubah keadaan yang mungkar kepada makruf susah, tapi kalau nak terus duduk dalam mungkar itu senang dan mudah. Tu cara dia. Sebab tu dalam firman Allah, buktinya mana? Bani Israel lah contoh. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Maka dalam firman Allah ini, mereka sentiasa tidak berlarang-larangan. Tidak. Hak Allah suruh larang tu, mereka tidak buat. Sebab apa mereka dilaknat? Di atas lisan Nabi Daud, di atas lidah Nabi Isa bin Maryam. Dilaknat oleh Nabi Daud, dilaknat oleh Nabi Isa. Sebab siapa puak Bani Israel ni dilaknat? Sebabnya kerana mereka tidak berlarang-larangan di dalam perkara mungkar. Mereka bersekongkol, mereka bersama dengan kemungkaran. Tidak larang, tidak tegur, tidak mencegah segala perkara mungkar, perkara derhaka, perkara ceroboh. Mereka tidak larang. Itu sebab dilaknat. Dan demi sesungguhnya amat buruk apa yang mereka lakukan. Itu tuan-tuan yang ketiga. Memperindahkan mungkar, memperhuduhkan ma'ruf. Artinya menyuruh yang mungkar, melarang yang ma'ruf. Yang keempat, cara dia juga menakut-nakutkan orang yang beriman. Dia gempak kita orang beriman ni. Dia bagi kita rasa takut nak berjuang, takut nak berjihad. Cinta dunia, benci mati, takut mati. Tu maksud dia. Dia bagi kita sayang, cinta, seronok kepada dunia yang sementara ni. Sampai tak sanggup berkorban, sampai tak sanggup nak infak sedekah jariah. Sayang. Tapi kalau dalam nak untuk diri sendiri, dia tak sayang. Untuk agama sayang, untuk Allah sayang. Jadi itulah dia panggil, dia bagi kita rasa nak bersedekah takut miskin, menakut-nakutkan orang beriman. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bis-su'. Syaitan tu dia suka menjanjikan kepapaan. Dia kata sedekah lah segi papa. Bagilah, bagi ya. Nak tinggal apa kat anak cucu hang. Jangan duk seronok sangat tinggal sama kat anak cucu. Dia main hasut kita bagi seronok. Himpun dan kumpul, tumpukkan kekayaan. Tu semua cara dia menakut-nakutkan orang-orang beriman supaya jangan rajin berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Takut rugi, takut misoru. Misoru tuan-tuan, antaranya ialah puak-puak amar makruf nahi mungkar ni tuan-tuan. Orang Yahudi tu, orang panggil Bani Israel, dia tinggal amar makruf nahi mungkar pasal apa? Kerana takut bila dia buat amar makruf nahi mungkar, orang benci. Bila orang benci, orang tak suka kat dia. Bila tak suka kat dia, orang dia akan misoru. Misoru mana kata? Tak ada rezeki, tak dapat rezeki. Tak dapat income.
Jadi dia pun biar kemungkaran. Sama juga. Takut hilang jawatan, takut hilang pangkat derajat. Dia pergilah. Janji popular, janji orang suka. Padahal perkara itu mungkar. Dia sanggup biar. Bukan dia tak tahu, dia tahu. Tapi kerana sebab takut. Takut apa? Takut pendek umur. Takut hilang rezeki, hilang pangkat. Takut orang benci. Maka dia membiarkan kemungkaran. Ini sebab-sebabnya. Pasal apa punca? Puncanya sengaja syaitan itu menakut-nakutkan manusia. Bismillah. Dan last sekali, innama zalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala taqafuhum wa qafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakutkan kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Kerana itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Cerita ini berlaku ketika sahabat Nabi keluar perang Badar. Jadi perang Badar ni tak cukup lengkap. Orang pun sikit. Tentera kita ni, mereka mai 1000, kita 313. Maka syaitan ini duk bagi rasa takut dalam jiwa orang-orang beriman. Hai, kita kalau masuk perang ni sekali habis kita ni. Mati semua kita ni. Pasal dia 1000 dengan lengkap senjata. Maka Allah Ta'ala turun ayat ni, jangan takut kat mereka. Yang duk bagi kamu rasa takut tu ialah syaitan. Dia gunakan puak-puak kafir Quraisy ni, dia gunakan kafir Quraisy ni nak bagi kamu takut. Awliya'ahu tu dia menggunakan wali-wali dia, pembantu-pembantu dia. Siapa? Pembantu-pembantu syaitan ni, puak kafir Quraisy itulah, yang main dengan senjata lengkap, dengan segala tentera berkuda dan sebagainya. Tengok gerun. Dia bagi kamu rasa gerun dengan menggunakan puak-puak tu, puak-puak kawan-kawan dia tu. Siapa dia? Kafir Quraisy tu lah. Hak nampak. Dia cara halus, tak nampak. Dia nak bagi takut tu timbul dalam jiwa orang beriman. Tak boleh lah dia jenis tak nampak sebalik tabir. Maka dia duk hasut kat belakang lah. Dengan menggunakan, menghiaskan kepada tentera-tentera kafir Quraisy tu, bagi rasa hebat, bagi mereka rasa macam kuat sangat, tak berani kami nak lawan. Dia timbul rasa tu dalam hati orang beriman. Dengan dia suruh tengok, hampa tengok tu, tentera-tentera Quraisy tu, semua tu hebat-hebat, kuat-kuat belakang tu. Hampa cari pasal nak masuk lawan. Baik hampa balik, tak usah duk lawan. Macam tu lah dia buat. Tapi Allah jawab, Allah kata tak usah takut kat puak tu, takut kepada aku. Sebabkan tuan-tuan, hilang rasa takut bila Allah Ta'ala memperkemahkan pendirian orang-orang beriman dekat dengan Allah. Walau sikit, Allah Ta'ala dekat dengan mereka. Lalu mereka pun hilang takut. Walaupun puak kafir Quraisy tu ramai, tapi Allah Ta'ala bagi hilang rasa takut. Ramai pun tak kisah. Dia pun masuk lawan sampai menang. Yang itulah yang Allah Ta'ala sebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa ramai puak yang kecil dapat mengalahkan puak yang besar dengan izin Allah. Itu cerita dia. Maka tuan-tuan, menang 313 apabila ikhlas, betul-betul benar di atas jalan Allah. Maka Allah bagi taat dan patuh kepada Allah dan Rasul, bagi kejayaan yang besar. Wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima.
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, dia akan berjaya dengan kejayaan yang besar. Tuan-tuan, menang sebab dia taat kepada Allah dan solid taat ke Nabi. Tak lawan sikit. Pun tak, pun tak. Apabila Nabi perintah, menang. Tapi duk banyak tu yang kalah. Jangan duk buat dengan perintah yang dikeluarkan. Maka tuan-tuan, bila Nabi dan Rasul Allah Ta'ala suruh Nabi perintah tu, bukan saja-saja dia di sana adalah daripada wahyu. Sebab tu apa yang Nabi suruh bukan sengaja, tapi ada hikmah di sebalik apa yang Nabi suruh. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu. Semua ada hikmah. Dia tidak, Nabi tak suruh. Benda tu baik untuk kita. Dia kata, jom kita pergi perang. Baik untuk kamu, walaupun kamu tak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi satu yang kamu suka, ianya tidak baik untuk kamu. Dan boleh jadi satu yang kamu tak suka, ianya baik untuk kamu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya Allah, rupanya ada kaitan dengan perang juga ayat tu. Jadi maknanya, sahabat-sahabat yang dia ada pada ketika itu, tak maulah join perang. Sebab tak cukup kekuatan. Tapi Allah kata masuk juga. Perang juga. Sebab apa? Sebab Allah tahu, kamu tak tahu. Rupa-rupanya Allah nak bagi jadi mulia. Tersebar di seluruh paper, berita, di seluruh pelosok negeri, bahwasanya tentera Quraisy kalah dengan tentera Muhammad. Tentera Muhammad, hampa jangan pandang sebelah mata. Tentera Muhammad, walaupun sikit, boleh kalah yang ramai. So, berhati-hati. Siapa-siapa yang duk cuba-cuba nak perang dengan Muhammad, dengan tentera Muhammad, hampa kena fikir 2-3 kali. Kami kena dah. Tu dia, tu maksud dia. Naik izzah. Awal tu, pada peringkat awal, tak mau. Benci. Satu yang kamu benci, perang tu. Tapi Allah kata, tak apa, tak suka, tak apa. Dia ada kebaikan. Buat. Masuk juga. Masuk, Allah hantar malaikat turun. Jabal Malaikah di Badar. Dia ingat nak pergi, tuan-tuan ni ustaz nak buat umrah ni, nak pergi tengok Jabal Malaikah di Badar. Kita nak kena sewa bas pergi ke tapak peperangan Badar tu. Sebab kita jangan pergi jadilah ni. Boleh kita pergi melawat ni cepat. Punca kita dapat Islam tu kerana menang perang Badar tu lah. Kalau kalah tu tak ada orang disembah di bumi. Engkau tiada disembah di bumi, Nabi kata. Allahumma in tuhlika hadhil isabah fa innaka lam tu'bad fil ard. Ya Allah, kalau musnahkan 313 ni, engkau takkan disembah lagi di bumi. Sebab apa? Sebab Nabi kan akhir zaman. Nabi akhir, utusan akhir. Bila Nabi mati dan sahabat-sahabat dia semua mati dalam perang tu, engkau, siapa nak menyembah engkau di bumi, ya Allah? Nabi kata, tak ada orang nak sembah kamu di dunia nanti, di planet bumi. Maka Allah bagi menang. Daripada menang itulah kita dapat nikmat iman, nikmat Islam. Allah matikan musuh-musuh. Allah jaga tentera Islam. 313. Ada juga yang meninggal. Berapa syuhada? 20 orang itu kot yang terkorban di dalam perang Badar. Tapi di pihak musuh, 70 orang kepala masam, termasuk Abu Jahal, dipenggal, dibunuh. Termasuklah Umayyah bin Khalaf. Ni pun jahat juga. Mati. Hak besar-besar mati. Abu Lahab, dia tak pergi. Dia mati sakit. Di mana? Di Mekah. Dia hantar orang lain pergi. Dia tak pergi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Last sekali, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah, ingat ayat ni tuan-tuan. Asy-Syahid Dr. Mursi, dia baca ayat ni.
ketika dalam penjara, di dalam bicara dia tu, di dalam mahkamah. Dia baca ayat ni. Dengan begitu lantang dan semangat, sikit pun tak takut. Nah, dia kata, ayat ni rupanya maksud dia, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Yang kepada mereka ada orang-orang mengatakan ni, orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ada orang main duk hasut. Ada orang main duk bagi kita rasa takut. Dia kata apa? No. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan hasutan itu bukan menambah gerun, tapi menambah lagi keimanan mereka. Lantas mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dia hayati Mursi ni. Dia menghayati tuan-tuan ayat itu. Dia kata, hampa himpunlah kekuasaan-kekuatan, tapi bagi aku cukup Allah sebagai penolongku. Dia kan dia pergerunkan dia, bagi dia takut, bagi dia mengaku, supaya dia mengaku salah. Dia tetap mati tak apa. Dia kata, aku tak akan mengaku salah sama sekali, tak akan unduk walaupun selangkah. Aku di pihak yang benar. Dia diseksa dalam penjara sampai mati dalam penjara. Mati pun orang tak bagi pi, tak bagi melawat. Puak tuan-tuan Arab ni, dia jahat ni. Orang mati pun dia jahat lagi. Kita kalau mati habislah. Kita merasa damai balik, baik balik. Kita tak kata apa dah, cukuplah dia mati dah. Tapi Arab tuan dia mati pun dia berdendam lagi. Tak bagi adik-beradik, anak-beranak, penyokong-penyokong untuk pergi buat iring jenazah apa semua. Maka tuan-tuan yang dirahmati, pasal apa dia boleh bertahan di atas prinsip? Kerana dia pegang ayat ni. Dia tak takut. Dia kata, hampa himpunlah banyak mana pun kekuatan, tapi kami hanya boleh menambahkan lagi keimanan kami dengan kami berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak takut sikit abu. Menambahkan lagi kekuatan, menambahkan lagi keyakinan, menambahkan lagi semangat dia. Sebab dia tak sikit takut. Sebab tu suara dia, walaupun dalam keadaan sakit dah duduk dalam penjara waktu tu, dibicarakan tetap lantang, tetap bersemangat. Video dia ada tuan-tuan, dia baca ayat panjang, dia baca Quran duduk dalam dada. Nah, Dr. Mursi tu dipanggil profesional dalam gerakan Islam. Mereka tuan-tuan, macam yang disebut dulu, memprofesionalkan ulama, mengulamakan profesional. Yang tu kena ada dalam jamaah. Ni profesional lari, berlempak keluar habis, tak ada siapa. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia bila Ustaz tengok balik, patutlah dia tak gentar, dia tak berasa takut, dia pergempak macam-macam kat dia. Relax, senyum. Dan dia teruk kena siksa. Tapi Allah ada, cukuplah Allah sebaik-baik penjaga, sebaik-baik wakil. Wakil tu apa dia? Pelindung. Dia tak takut. Tak apalah hampa nak bunuh aku, kan nak siksa aku, penjara aku. Allah ada. Allah sebaik-baik pelindung. Maka tuan-tuan, cukup memberi inspirasi, kita cukup rasa dia baca ayat tu betul-betul dia hayati. Waktu Ustaz sebut nak bagi tuan-tuan pakat boleh rasa, feel apa yang dia rasa tu ketika dalam tekanan yang amat dahsyat. Ditekan dalam penjara sana Mesir, tuan-tuan. Apa kekuatan dia yang boleh sampai tahu tu? Ni lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Betul-betul dia rasa benda tu. Ayat itu betul-betul menjadi peneman dia, menjadi sumber kekuatan dia. Sebab dia hayati maksud ayat tersebut. Dia tak takut, tak gentar, tak bacul dan pengecut. Biar apa orang nak buat pun.
Nah, tu dia tuan-tuan. Setan last kali dia tak boleh dah nak buat apa kat kita, dia menakut-nakutkan kita. Hasut kita supaya takut kepada kebenaran, takut kepada kebaikan, takut kepada perubahan. Padahal kadang perubahan itu untuk kebaikan kita, untuk maslahat kita. Tapi jenis syaitan ni, dia tak suka. Dia hasut, dia halang supaya kita jangan buat perkara itu. Jauhkan diri kita daripada perkara itu. Maka tuan-tuan, itulah dia habis tajuk kita. Nanti masuk tajuk baru dalam pertemuan kita akan datang bulan depan insya-Allah. Di bulan ni kita tamat ayat yang ke-6, iaitu seruan Allah untuk masuk Islam seluruhnya dan larangan Allah supaya kita jangan ikut jejak langkah syaitan. Nah, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Nah, satu, kita baca semua yang ada, yang masuk dalam WhatsApp kita, dalam Facebook kita, baca boleh. Tapi selidik. Jangan baca saja. Kalau baca saja tak selidik dulu, tak tabayun dulu, tu yang kita jadi. Sebab tu perintah Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi. Bukan baca saja, tapi baca dengan menyelidiki, baca dengan analisa satu-satu yang masuk, supaya kita tidak dihasut, supaya kita tidak mudah termakan hasutan dan sebagainya. Kenapa? Kerana kalau baca tak analisa dulu, tak tabayun dulu, yang itulah menjadi manusia porak-poranda, rosak, binasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.